sekarang kita berada di mana? Di Hilltop Kota Warisan ya. Bersama dengan seorang tokoh hartanah kita yang berjaya buat macam ni, itu Saudara Zahir ya. Kita menikmati satu pemandangan yang indah di sini ya. Untuk menjadi seorang ejen yang berjaya, boleh? Boleh? Tips Tips. Ni apa, live FB ke boleh? Tak. Ini rakaman je. Okey. Okey. Untuk menjadi seorang ejen yang berjaya, ejen hartanah sebenarnya sama je. Buat apa pun nak berjaya kena rajin. Itu Itu yang penting fokus lah. Fokus ya. Fokus. Pertama sekali matlamat lah. Matlamat tu kena jelas kenapa hari ni kita menceburi bidang industri hartanah kan? Kedua, fokus dengan apa yang kita buat. Okey. Apa kelainannya kalau kita bandingkan dengan jenis-jenis perniagaan yang lain ataupun jenis perniagaan yang berbentuk perkhidmatan yang lain? Kalau kita buat satu perbandingan lah antara bidang industri hartanah ni dengan bidang-bidang yang lain, apa dia punya perbezaan dia? Contoh bidang apa? Contoh macam kita sekarang kita masuk dalam bidang restoran lah, pemakanan kan. Okey. Satu jenis perkhidmatan lah, satu jenis perniagaan yang berbentuk perkhidmatan. Dan hartanah ni pun berbentuk perkhidmatan juga. Apa perbandingannya dari segi permulaan kita menceburi dalam bidang tersebut? Perbezaan dia pertama, untuk hartanah ni dia skop dia besar. Skop besar lah. Skop dia besar. So bergantung pada kita nak fokus pada apa, sewa ke, menjual ke, komersial ke, residen ke, kediaman ke kan. So kita boleh. Lepas tu dari segi production, properti ni satu keperluan di mana semua orang nak beli properti. And then kita tak perlu ada modal yang besar lah untuk starting dalam industri ni lah, berbanding kalau kita buka restoran. Kita memerlukan satu kapital yang besar, modal yang besar, kan. Belum apa-apa kita nak kena set up, cari bangunan, sewa kedai, nak hias kedai, apa semua, cari pekerja. So semua tu memerlukan kos yang besar lah, berbanding dengan industri berbanding dengan industri hartanah ni, kita modal kita tu je lah. Dari segi
Marketing. Oh, marketing Yes. Marketing ni terpulang. Oh. Kita ada marketing secara percuma Oh. dan juga marketing secara berbayar. Oh. Marketing secara berbayar ni pun tak besar mana pun, minimum je. Dan kita spend sebulan almost dalam 500. Itu pun pada saya 500 pun dah banyak lah. Oh, yalah. 500 pun cukup lah. Dia punya hasil pun lebih daripada kita niaga restoran. Oh. Kalau kita fokus lah. So apa-apa pun balik pada kita punya matlamat lah. Ini kita cuma bidang hartanah ni sebab apa? Apa yang kita nak. Yang keduanya fokus lah. Fokus tu memang sangat penting. Okay. Bukan straw tu. Minyak straw. Buat kacau. Aduh. Jadi apa dia punya gerak kerja dia macam mana buat peringkat permulaan sebagai seorang yang baru bermula sebagai seorang ejen biasa. Gerak kerja pertama, apa yang perlu difokuskan, yang perlu dilakukan oleh oleh seseorang ejen yang baru menceburi bidang hartanah ni? Boleh tak saudara ceritakan sedikit? Mungkin dari segi buat listing ke ataupun macam mana? Ada knowledge ke? Kan perlu ada knowledge lagi ke? Kita buat apa benda pun, even industri apa pun, kena ada gerak kerja, kena ada perancangan. Oh. Kan? Dia punya flow dia. Contoh macam kita nak buka kedai, kita kena beli kursi meja, kena beli bahan mentah, kan? Itu semua ni lah dia punya pengelolaan yang kita persediaan kita kena buat lah. Itu sebagai kalau kita nak buka restoran apa benda kan. Tapi kalau macam hartanah ni, dalam hartanah ni, apa modal dia? Apa perlu nak beli? Produk kita apa? Property. Property lah. Kan? Rumah-rumah. Property ni lah, kan? rumah, kedai, tanah, kan? Property. So kita kena cari produk tu. So macam mana kita nak dapat produk tu? Biasanya kat mana? So tak semestinya kita kena beli produk tu kan. Itu lain. Produk kita. So kita nak mencari siapa orang yang nak menjual hartanah. Itu produk dia orang owner lah. Kita kena cari owner lah. Itu yang bagi yang buat membantu yang menjual. Orang kata tu kalau kita nak jual rumah dalam bentuk second hand kan, subsale kan. Kan? Apa? Kalau kita nak jual, kalau kita nak nak cuba nak menjual rumah-rumah yang jenis subsale lah. Subsale ni salah satu produk rumah second ni. Rumah second. Ada produk subsale ni kita kena cari lah. Kita kena cari, kita tanya, antaranya boleh tanya saudara mara, kawan-kawan, kawan daripada kawan-kawan, saudara daripada kawan-kawan. Itu secara konvensional lah, konvensional kan. Sorry bang, aku semua kat tepi. Oh ya. Oh. Tak ada tepi. Apa habiskan dia? Untuk hartanah baru lagi mudah. Di mana pemaju dah sediakan produk untuk kita. So, kita tinggal buat marketing dan tolong jual je lah. Dah, simple, senang, mudah. Betul. Cara kita nak cuba nak pasarkan melalui cara macam mana tu? Pasarkan dari segi marketing. Okay, antara platform yang kita ada mudah ramai. Property Guru, Sesuai untuk zaman sekarang lah. iProperty, Portal lah, apa ni? Apps lah. semua kat website, Facebook. Dia macam dulu. Dulu konvensional dulu, zaman-zaman dulu. Kita ada flyers. Ada flyers kan? Ada flyer. Kena iklan dalam surat khabar. Surat khabar. So sekarang dengan teknologi yang ada dah lagi mudah. Orang boleh bekerja dari rumah je kan. Kita upload kat dalam mudah ke dalam Facebook ke, guna FB ad ke. Memang mudah sangat lah.
So tak tahu nak mudah macam mana lagi tu. Nak mudah macam mana ni. Oh, jadi dia tak perlu satu kerja-kerja yang melibatkan fizikal yang sangat lah. Yes. Betul. Banyak gunakan minda lah. Dia menggunakan pengetahuan yang ilmu tu kita cari lah. Yang paling minimum lah. Hmm. Oh, begitu ya. Saudara ni dah lama menceburi dalam bidang ni. Boleh cerita tak pengalaman, kongsi pengalaman dengan semua orang lah? Saya baru hampir 4 tahun lebih hingga 5 tahun Oh, dalam bidang hantaran ni. So di mana pun sama juga, starting zero knowledge, tak tahu apa-apa. ya. Tapi bila kita berjumpa dengan orang-orang yang lebih pengalaman, kita belajar daripada dengan orang-orang yang lebih pengalaman macam mana dia orang buat. So kita just follow je step apa yang dia orang dah buat. Sebab dah ramai orang berjaya dalam industri tanah ni, so kita tinggal copy paste je. Copy paste ya. Copy paste, tak perlu nak buat pandai sendiri kan. Jalan dah ada, tinggal follow je, buat. Hari ini kita berbual santai dengan seorang tokoh hartanah yang berjaya, terutamanya di sekitar Putrajaya, Salak Tinggi, Sepang dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya lah. Biasanya kategori jenis rumah macam mana yang biasanya senang dijual? Kategori yang macam mana benda ni terlalu subjektif pada saya. Buat peringkat permulaan, sebenarnya semua type property boleh je menjual. Boleh menjual, cuma kawasan tu, area yang kita target tu, ada demand ataupun tak. Pertama kita kena cari demand dulu ke? Kawasan yang demanding tu. Sebenarnya nak kata kawasan demand ni, semua kawasan ada rumah, betul kan? Dia gantung pada rezeki juga sebenarnya. Tapi kita kan boleh plan benda tu kan, kita boleh merancang. So kita cari lah tempat-tempat yang orang kata tengah membangun. Macam area Kota Warisan ni, area Sepang ni pun tengah membangun. Berdekatan airport lah. Dekat dengan airport, dekat dengan Putrajaya kan. So dia boleh dikatakan hot area, di mana kawasan yang masih mampu milik berbanding properti di Putrajaya kan. Tak semua mampu kan. So mana yang dia orang nak berdekatan dengan Putrajaya ni, dia akan keluar sikit kawasan. Contoh area Kota Warisan, Dengkit ataupun Bandar Baru, Salak Tinggi. Kita sebenarnya boleh fokus area sini. Tak perlu kita pergi jauh-jauh dulu lah. Tak perlu sebab senang di segi apa tu? Kita punya kesesuaian kita, kemahiran kita di pengetahuan kita di sesuatu area. Kalau kita mahir area KL, nak buat tak masalah. Kita sanggup tak sanggup nak turun KL untuk lakukan view lah. Yes. Nak ikutkan KL pun tak jauh mana pun. Dalam sejam, lama jadi sejam. untuk menjadi agent ni kan, biasanya dia punya kebiasaannya dia commission berapa peratusan yang perlu kita perolehi berdasarkan daripada rumah yang kita nak rumah yang kita dah jual tu. Biasanya kalau melalui agensi jadi untuk nak menarik orang lah ni, untuk yang nak berjaya kan. Commission dia ikut pada harga rumah. Ikut pada harga rumah lah. Okey. Yang paling penting, yang pertama sekali kita kena jadi ejen berdaftar lah tu. Kena berdaftar dulu. Kalau tak berdaftar tak boleh. Tak berdaftar ni, apa risiko dia? Ibarat dia tak boleh sen. Tak contoh boleh kita niaga kedai makan, tak berdaftar kan. So boleh kena saman lah. So
macam hartanah ni pun sama juga. Kalau tak berdaftar ni, risiko dia pertama boleh kena saman. Keduanya dari segi kepercayaan pelanggan terhadap kita. Dia nak beli rumah, mesti dia nak berusaha dengan ejen yang berdaftar. Dia mungkin dia takut kena tipu ke apa ke. Itu pentingnya berdaftar ni. Mungkin orang dulu tak berdaftar, contoh macam kat kampung-kampung ada kat macam broker kan. Broker ni ejen juga, cuma dia orang tak berdaftar. Cuma kalau kita berdaftar dengan sebuah agensi hartanah tu, maksud dia maknanya komisen tu telah dah standard lah, dah standard dia punya peratusan dia, persen dia. Katakan kita jual rumah dalam 550,000, berapa komisen kita dapat? Normal, average, standard commission yang kita dapat 3%. Oh, 3%. Sebenarnya harga rumah. Kalau kata 500,000, 15,000 lah. 15,000 tu dapat. Oh, lumayan tu. Kerja cukup senang lah tak? Kerja kita tu lah attend klien, tengok rumah. Pertama listing lah. Yang penting itu modal. Listing, itu yang ada buyer nak tengok rumah, kita buat tengok rumah. Dia setuju, tolak booking. Dan kita sediakan, minta dia sediakan dokumen. Dia tolong submit kat bank. Oh, itu. Mana modal pokok yang sebenarnya seminimum RM100 untuk melanggan apa nama dia, satu apps dia, contohnya mudah.com. Marketing ni untuk mudah minimum RM50 ataupun 100 katakan. Satu iklan yang kita telah publish RM5 lah. Maknanya modalnya 100 je. Contohlah kalau 100 tu berapa iklan yang kita boleh dapat? 100 dalam 50 listing. 50 listing. Satu listing satu listing RM5. Satu listing RM5. Tapi nilai dia RM5 tu berapa? Dia punya hasil dia. Tengok harga rumah. Maknanya satu listing tu RM5 untuk modal untuk sebuah rumah tu yang bernilai katakan RM550,000. Modalnya cuma RM5 saja. RM5 saja. Kalau kita nak buka satu restoran, berapa? Dia punya overhead lagi, kos overhead dia lagi. Kerja apa semua. Buat peringkat permulaan kan. Kurang RM100,000 kena sedia kan. Oh, ini RM5 dia. Oh, tapi kenapa kebanyakan orang tak tahu benda-benda macam ni? Dia orang jelah, dia kan tak didedahkan benda ni. Dan tak ambil tahu. Tak ambil tahu lah. Oh, begitu Mungkin dia orang apa ni, sesengah tu dia orang dah selesa dengan apa yang dia orang ada sekarang, dengan kerjaya dia orang ada sekarang. Jadi dalam RM5 tu modal dia, tetapi nilai aset yang dijual tu contoh dia lah RM550,000 lah kan. Komisen kita dapat lebih kurang dalam RM23,000 katakan. RM23,000 untuk RM5 kan. Itu baru satu rumah. Satu rumah. Kalau 50 rumah, ya kan, tu kita kalau kita rajin fokus kan. Kata sebulan 3 biji rumah. Pun okey lah. Kan. Tu dah kira macam untuk setahun punya pendapatan tu. Kan. Yang gaji dalam 2,000 kan. Lebih pada setahun punya tu dia punya pendapatan dia. Oh, begitu ya. Santai-santai ya. Kerja santai-santai ya. Santai-santai, happy-happy. Kena enjoy. Enjoy the journey. Oh, dahsyat, marvelous ah. Cuma agensi pun sekarang dah senang kan. Dia punya product knowledge tu hanya sedikit lah yang kita dapat daripada knowledge tu rumah. Kita akan ajar lah. Okey, apa jenis-jenis knowledge yang perlu kita tahu?
Terutamanya dari segi rumah tu sendiri, spesifikasi rumah tu kan. Spesifikasi rumah tu kita dapat daripada info daripada owner lah. Ini kalau kita jual rumah subsale lah, rumah second kan, dapat info daripada owner. Lepas tu yang kedua, info daripada owner. Kemudian ada sedikit dari segi cara-cara progres jual beli rumah lah. So terutama dari segi semakan kelaikan gaji buyer lah. Kan. Kemudian ada sedikit dia punya cara pengiraan dia. Betul tak? Semua kita belajar lah. Dan cara pengiraan tu setengah agensi memang dah ada sediakan dia punya format ni dalam bentuk aplikasi kan. Betul tak? Betul. Kan? Jadi semua ada. Cuma kita masukkan, key in kan dia punya maklumat gaji, penyata gaji buyer tu di dalam aplikasi tersebut. Kemudian secara automatik dah ada dia punya jawapannya dekat situ lah. Kemudian baru kita, setelah semua, apabila dia dah layak, baru kita unjurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Pertama apa dia? Peguam tak? Lawyer, peguam, untuk SMP. Apa langkah-langkah okey kalau kita peringkat pertama tu kita dah view rumah kan. Kita dah view rumah tu. Lepas tu dengan buyer kan. So kita dah tengok dia punya gaji dia. Langkah pertama, bila kita dah bawa klien untuk tengok rumah dan dia setuju, kita collect booking. Lepas collect booking, kita minta dia sediakan dokumen untuk pinjaman perumahan. Dokumen untuk perumahan. Apa dokumen-dokumen dia? Dokumen IC, slip gaji, JPS apa semua tu lah. So dah collect, kita submit ke banker. Okey, itu kalau dah layak lah. Memang tengok dia dah layak kan, baru kita submit lah. Yes. So bila katakan loan dah lulus, kita lantik lawyer pula. Lawyer untuk sediakan SMP. Pekat pembuat tu yang penting bank dulu kan. Bila bank kata dah lulus, baru lawyer lah. Lawyer untuk sign agreement lah. Nanti lawyer akan berusaha dengan pembeli. Kita tak payah nak buat apa dah. Kita tinggal follow up sikit-sikit lah, tanya. Okey, selain komisen hasil daripada penjualan rumah tu, apakah side income yang kita dapat daripada penjualan tu lah? Itu rahsia. Tu rahsia lah. Tu kena masuk dulu. Kena join dulu. Kena join baru dapat apa rahsia-rahsianya. Semua Banyak tips dia lah. Yes. Bukan setakat tu saja dia punya income ni. Dan biasanya itu dah standard lah. Itu dapatkan income sebulan 10,000. Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Nak tahu lebih lanjut, boleh jumpa saya. Saudara bila dah berkecimpung dalam bidang ni kan, ada tak kesan-kesan implikasi daripada orang-orang sekeliling apabila mereka memandang saudara mempunyai tak tahu apa kejayaan saudara kan, sebab bila kita seperti yang saudara cakap tadi kan, kerja ni santai-santai kan, dan santai-santai ni kadang-kadang orang tak dapat nak detect apa jenis santai-santai tu, sebab orang tak tahu. Kalau orang kerja office, kerja di office lah, sebagai seorang kaki tangan kerajaan lah contoh dia kan, dia kerja pukul 9 balik pukul 5 kan. Lepas tu dia apa nama dia, jadi orang tahu kalau orang tu kawan-kawan atau jiran dia pergi ke office dia tahu apa kerja dia kan. Okey. Macam kerja sebagai ejen hartanah ni mungkin orang tak tahu kan, sebab dia kerja santai-santai. Kadang view pun dia tak
pada di hujung minggu kan. Yang lain tu mungkin dekat banyak menghabiskan masa di rumah untuk buat listing kan. Jadi ada tak kejutan daripada orang-orang sekeliling saudara lah hingga menyebabkan diorang tak tahu apa kerja sebenarnya saudara ni? Ada tak? Contohnya jiran sebelah saudara lah. Kan dia tengok saudara dia tengok jiran saudara kan. Tengok saudara tengah hampai kain kan. Sebab saudara seorang seorang hidup dalam kehidupan berkeluarga, ada anak, ada isteri kan. Tapi dia tengok isteri saudara bekerja, saudara tak bekerja kan. Tengok tengah hampai kain, lepas tu pergi dekat luar koridor rumah, kat halaman rumah tu tahu tengah mendukung anak kecil kan. Dia orang heran apa orang cakap persepsi masyarakat kan. Ada tak rasa macam tu? Ramai ya? Dan dia orang tahu saya buat property. Ada yang tahu, tapi dia orang macam mana? Dia orang tak faham. Tak faham kan? Dia tahu dengan faham ni tak sama dah. Dia tahu, contoh dia tahu kita kerja ni, tapi dia tak faham apa di sebalik kerja kita tu, apa yang dia buat. Dia tahu apa itu je. Dia tahu tu je. Macam kerja suri rumah tangga pula kan. Sebelum masa, tapi sebenarnya asal memang masuk. Dia orang tak tahu. Banyak kerja apa kalau namanya? Dia orang tahu. Kan, kalau Kombis dia orang lah. tahu, dia orang faham. Mesti dia orang akan nak jadi nak buat juga kan. Sebab baru ni bapak mertua saya pun tanya. Ya ke? Oh, bapak mertua saudara ada datang rumah kan. Lepas tu kan. dia tak tahu ke sama ni? Dia tak tahu, dia tahu sebenarnya buat property. Orang rumah bagi tahu dia lah. Dia tak tahu dari segi pendapatan macam mana. Dia tak tahu Dia tahu. Tapi dah macam mana tiba itu dia tak tanya. Kira macam berapa dapat jual satu rumah ni kan. Terkejut je. So, saya bagi contoh, ada kalau dapat contoh 400,000, adalah 12,000. Dia macam terkejut lah. Masa tu lah dia mula sayang dengan dengan menantu dia kan. Dia ingat menantu dia pelosor ke apa kan. Yang apa nama dia, yang kaki ni lah kan. Apa dia tengok rumahnya kan, tapi sebenarnya hakikatnya bukan begitu kan. Itu uniknya kerja ni kan, kerjaya ni kan. Agaknya ini salah satu kerjaya yang unik lah. Kerjaya yang ramai orang tak tahu lagi kan. Lepas tu dari segi masa depan pun dia valid lah benda ni. Sampai bila-bila pun orang kata keperluan untuk nak gunakan ejen ni lah. Sampai bila akan perlu lah orang nak guna kan servis kita. Ada risiko tak? Risikonya contoh macam baru-baru ni bencana yang berlaku satu dunia COVID lah. Okey. Terjejas tak? Ada terjejas tak? Mana dah kita tak boleh nak keluar rumah. Macam nak menjauh rumah. Kan? Itulah sekejap lah. Fasa pertama, fasa kedua. Kalau keluar pun kena ikut SOP lah. Orang nak keluar tengok rumah pun takut tak? So itu je lah risiko dia. Sebenarnya apa kerja pun ada risiko dia. Saya pernah, kita ni minimum lah. Saya pernah ada terdengar satu kenyataan daripada salah seorang ejen hartanah yang dah lama berkecimpung dalam bidang ni dekat 10 tahun di Singapura lah. Ada 2 ejen yang saya kenal melalui dalam saluran YouTube kan. Dia cakap perkembangan terkini urus niaga tanah ni di Singapura dalam musim COVID ni dia tak terjejas langsung, dia kata. Sebab dia kata urus niaga masih lagi berjalan lancar seperti biasa. Sebab kebanyakan yang COVID ni dia ada antara dua tu, dia punya implikasi terhadap
owner rumah tu sendiri nak menjual dan juga buyer je dan juga buyer lah. Ada dua pihak lah. Kalau macam owner yang terdesak, dia memang nak jual lah. Jadi pada situ kita dapat berapa banyak info tentang owner rumah untuk menjual rumah, dan sebagai seorang ejen dia ambil peluang tu lah. Seberapa banyak yang mungkin banyak yang nak jual kan. Tapi dari sudut pembeli pula, ada juga yang nak membelinya dalam kadar harga yang murah, tak seperti biasa. Selepas Covid ni alhamdulillah lah. Selepas Covid maknanya tak berapa terjejas sangat kan? Dia terjejas time masa PKP tu lah. Oh tu ya. PKP di mana dah tak boleh nak keluar. Kan. Tak boleh nak rentas daerah. Kan? Kerana ini lagi rentas negeri. Tapi saya tengok kan, saya pernah tengok ni TV Singapura lah, Suria, saluran Suria Singapura. Saya terkejut juga, kebanyakan iklan daripada company-company yang mengiklan dia punya produknya melalui saluran TV kan, di pesada penyiaran utama dekat Singapura. Selain daripada company besar, ada individu seperti ejen hartanah juga mengiklan dia punya produknya dalam TV juga tu, secara perseorangan, secara individu, bukannya bawah company tu memang dia ejen bawah satu agensi lah, tapi dia jual sendiri, pasangan suami isteri, dengan dia punya tagline dia punya script writing dia dalam iklan tersebut. Jadi dia mampu tu, maknanya di situ pendapatan ejen hartanah ni sebenarnya besar dan dia mampu untuk dia sebab Singapura ni property dia mahal. Tak ada murah. Tak ada murah kan? Tak ada murah. So orang yang duduk kat Singapura ni dia orang mampu lah. Mampu beli lah. Sebab gaji dia orang sana besar. So memang logik lah. Bila rumah mahal, commission agent tu pun mahal lah. Ya kan. Betul tak? Rumah murah, commission agent pun murah lah. Kat Singapura mana asyik rumah 1,000? Ada? Tak 200,000 ada? Tak ada. Rasanya tak ada lah. Sebab tu bila dia orang kalau dapat beli rumah kat Johor tu, dia orang beli. Oh, dia beli ya? 500,000 kalau ni, orang beli dia orang. Panggil pada dia orang murah. Maknanya ejen-ejen 500,000 besar. Ejen-ejen di sekitar Johor Bahru pun mendapat tempias juga lah, kebanyakannya daripada penduduk daripada rakyat Singapura kan. Maknanya dia punya pasaran ni bukan setakat local people juga kan, tapi orang Malaysia yang kerja kat Singapura kan. Itu betul satu lagi kan. Saya ada pernah jual kat mana ni, kat Johor. Buyer saya kerja Singapura. Beli rumah kat Johor. Buyer kerja Singapura. Tahu tak artis Singapura Black Dog Bone, penyanyi, salah seorang penyanyi dia yang main drum tu, Jet tu memang rakyat Singapura lah. Dia isteri muda dia sekarang, lah kerja kat Singapura. Tapi sekarang kita tak duduk Singapura tau, dia duduk tinggal di Johor Bahru sebab dia dah beli rumah kat situ. Dari situ kita boleh tahu lah, bukan setakat dia saja orang Singapura yang beli rumah kat sana, tapi masih banyak lagi orang Singapura beli rumah di Johor Bahru. Sebab apa? Orang Singapura selalu beli rumah dekat Johor Bahru murah. Currency kan? Murah. Lepas tu kalau dengan harga contoh 500,000 kat Johor, dia boleh dapat 2 tingkat. Kat Singapura mungkin apartment. Kalau beli landed memang mahal gila lah. Dia beli landed lah. Rumah double story Jet tu.
Singapura, orang apartment pun berapa. Tapi kalau diorang beli, harga dia sama tak macam orang Malaysia beli? Memang kerajaan dah ada bagi kawalan harga tak? Ada syarat dia kan. Kalau orang luar negeri, dia kurang-kurang 1 juta kot. Dia ada syarat negeri, tak, syarat dia berbeza. Minimum property berapa juta. Kalau kat Selangor ni, kalau tak silap 2 juta. 2 juta kan? Dah turun dah gitu lah, 1 juta kot yang baru-baru ni. Yang baru ni tak pasti lah, tak tengok. OKL 1 juta. Ada satu, kadang-kadang orang luar negeri ni, dia ambil pada peruntukan yang telah diberi oleh kerajaan Malaysia tu. Itu seperti rumah kedua. Macam rumah kedua tu macam mana? Macam mana? Rumah kedua kan ada kerajaan Malaysia ada buat satu dasar tentang rumah kedua. Rumah kedua ni macam orang daripada rakyat luar negeri, dia beli rumah dekat sini tapi dia tertakluk kepada akta peruntukan rumah kedua. Makna dia ada dia punya kelebihan dia lah tentang rumah kedua ni. Orang luar negara kan? Orang luar negara. Itu tak semua bank kot. Tak semua. Saya pernah menziarahi salah seorang kawan lah. Dia orang Indonesia, dia nak menziarahi kawan dia juga orang Indonesia, tapi dia dah beli rumah kedua di sini. Tapi rumah kedua ni dia punya harga dia lebih murah daripada harga di pasaran. Sebab dia dah masuk dalam satu apa nama dia? Satu dasar yang telah dibuat oleh kementerian oleh kerajaan Malaysia. Rumah kedua ni. Tapi untuk lebih lanjut boleh refer kat ni lah. Dekat mana selalu? Kat apa? Siapa yang kontrol rumah ni? Kementerian Perumahan kan? PKT. Dia lebih tahu. Tak pernah handle case ni lah. Orang foreigner beli rumah. Kita yang ada kat sini pun tak terhabis. Tak habis makan. Yalah. Nak fokus foreigner lagi lah. Sebab tu kata skop industri hartanah ni luas. Kalau kita nak main macam mana? Sejauh ni pengalaman saudara dalam bidang ni, boleh saudara ceritakan sedikit tak tentang penglibatan anak-anak muda, terutamanya kaum Bumiputra dalam bidang ni? Banyak ke tidak? Tapi saya tengok, yang saya tahu, kebanyakan anak-anak muda yang berbangsa Cina memang banyak terlibat dan semuanya positif, berjaya. Tapi kalau nak compare dengan budak-budak muda Melayu lah, apa beza dia? Sebab apa? Beza mungkin Cina ni daripada kecil mak bapak dia orang dah didik dia orang ni budaya niaga lah, berniaga. Dah oriented kan. Di mana kalau tengok anak dia orang jenis belajar tak pandai kan, dia tak bahasa dia tak bahasa belajar. Dia tu tolong mak ayah dia tengok niaga apa kan. Macam Melayu ni makan gaji lah. Banyak dia orang lebih kepada pergi part time. Aku contoh buat part time kerja KFC ke, 7-Eleven ke. Dia orang macam tu. Dia orang tak berani nak pergi ke bahagian ni tau. Marketing. Bila cakap marketing dia takut. Dia segan, malu. Takut lepas tu tak boleh survive. Dia kata tak boleh survive. Kalau rumah tak jual macam mana? Kata kan tak survive macam mana? Dia lebih banyak pada negative thinking daripada positif. Dia fikir yang negatif dulu kan. So benda tu nak kena ubah. Okey. Apa yang saudara nampak dengan agensi-agensi hartanah ni, milik Bumiputra, milik orang Melayu dengan milik bukan Melayu, macam golongan orang Cina dengan orang Melayu lah. Kan? Macam soalan ni. Ini berdasarkan saya punya pengetahuan lah sedikit. Macam agensi orang Cina ni, kalau sesiapa yang nak masuk dalam bidang hartanah ni sebagai seorang ejen biasa,
kadang-kadang dia orang tak ada kursus pun kan. Macam mana? Tak ada kursus apa pun yang formal lah kan. Biasanya diisi borang, kadang-kadang dekat kedai kopi dia boleh isi borang, bagi duit untuk pendaftaran. Lepas tu kau ikut kau punya leader ni kan, pergi mengeteh ke apa kan. Lepas tu itu je. Tapi tu kena tiap lagi jumpa ke apa, ikut leader ke, review apa benda kan. Tapi kalau kita masuk agensi Bumiputera Hartanah ni, diorang ada dia punya atur cara program macam mana nak memotivasikan ejen-ejen baru, seperti buat kursus-kursus pendek kan. Kadang masih makan masa 2 minggu kan. Sebab Melayu ni kena sentiasa bagi motivate. Sebab tadilah sebab budaya tu tak ada. Terpaksa kan. Kita Melayu ni baru nak dididik, nak diajar kan. Macam orang Cina ni, so motivate ni kena bagi lebih sikit. Beza dengan Cina ni, macam Cina ni dia orang dah tahu tau, peluang dia orang tak banyak, macam kelebihan dia orang tak macam orang Melayu. Kita orang Melayu Bumiputera banyak kelebihan kan. Mungkin nak dapat kerja kerajaan senang, nak dapat apa ni semua senang. Macam Cina ni mungkin agak susah sikit. So kebanyakan dia orang survive lah. Dia orang dah tahu dulu, dia orang akan daripada awal dia orang dah buat sedia untuk survive kan. Untuk buat kerja apa, jual apa, buat marketing apa. Dia dah jadi kebiasaan lah sama dia orang. So pada dia orang nak tak nak kena buat lah. Kan? Tak perlu nak bagi motivate sangat lah. Maksudnya dia orang automatik dia orang boleh motivate diri orang sendiri lah.